Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelazimannya, honeymoon period atau bulan madu untuk satu kerajaan baru ialah lebih kurang 100 hari ataupun 3 bulan. Oleh kerana itu, penganalisa politik biasanya membuat rencana atau artikel tentang 100 days, 100 hari sesatu kerajaan, dan mereka akan kaji prestasi, performance kerajaan itu dalam masa 100 hari. Tiap-tiap kerajaan adalah honeymoon period dia. Semasa Pakatan Harapan mengambil alih sebagai kerajaan bulan Mei tahun 2018 pun sama. Mereka puji kerajaan itu tentang macam-macam lah. Tapi selepas 100 hari mulalah timbul macam-macam sungutan dan rasa tak puas hati tentang kerajaan itu. Dan juga kerajaan Perikatan Nasional yang sedia ada ini pun sama. Dalam 100 hari yang pertama, kalau cuba kutuk kerajaan, nak jatuhkan kerajaan memang susah. Oleh kerana rakyat masih kasih, masih cinta. Honeymoon tak habis lagi. Selepas 100 hari, kerajaan baru tu perlulah mengeluarkan dasar-dasar dan bertindak untuk memuaskan hati rakyat. Sebab rakyat ni selalu tak puas hati. Biasa tak puas hati. Tak ada rakyat dalam dunia yang puas hati dengan kerajaan mereka. Tak kisahlah mana sekalipun. Dan kalau sebahagian rakyat menyokong, katalah separuh dari rakyat menyokong, separuh lagi tidak menyokong. Soalan dia, yang menyokong ni mungkin kurang sikit atau lebih sikit dari yang tidak menyokong. Itu saja. Dia punya perbezaan tu sikit sangat. Very slim majority di antara yang menyokong dan yang tidak menyokong. Tapi tidak semesti kalau yang menyokong tu ramai atau lebih ramai dari yang tak menyokong, maka kerajaan itu akan menang pilihan raya. Tidak. Sebab pilihan raya tidak berdasar dari undi, tapi berdasar dari kerusi. Jadi kerajaan yang mendapat undi yang kurang boleh memerintah. Misalan, pada bulan Mei tahun 2018, Pakatan Harapan tak dapat separuh pun undi. 40% lebih sahaja. Tapi dengan 40% lebih, mereka berjaya memerintah kerana dengan hanya 45-46%, Pakatan Harapan berjaya mendapat kerusi lebih. 1-2 kerusi lebih. Itu saja. So, the support of the rakyat towards the government does not mean the government ataupun the party is going to win the election. Ini yang kita perlu ambil perhatian. It depends yang sokong di mana, yang tak sokong di mana. The pockets of voter discontentment. Kalau yang tak sokong tu lebih ramai, misalnya kalau di Malaysia ni lebih ramai di kawasan kampung, Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, Pahang, di mana kerusi lebih dari kerusi di bandar, maka kerajaan tu akan jatuh ataupun akan menang pilihan raya bergantung kepada parti mana. Oleh kerana itu, UMNO jatuh pada pilihan raya bulan Mei tahun 2018 kerana yang tak sokong tu lebih dari kalangan Melayu. Dan kalau yang tak sokong tu lebih dari kalangan bukan Melayu, tapi orang Melayu solid sokong UMNO, maka UMNO akan menang. Itu ringkas cerita dia. Anyway, yang penting ni, the 100 days is over. 3 bulan tu sudah hampir setahun. Dia bulan March, habis bulan Mei ni, bermaknanya 1 tahun 3 bulan. Dan rakyat sudah mula tidak puas hati. Mula-mula kempen Pakatan Harapan terhadap kerajaan ialah kerajaan pintu belakang. Itu di peringkat awal. Tapi isu kerajaan pintu belakang ni tidak mendapat sambutan.
mungkin beberapa ahli parlimen saja yang nak menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional atau nak menjatuhkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mereka sokonglah kempen kerajaan pintu belakang. Tapi dari segi rakyat, mereka tidak sokong. Tapi duka citanya, semenjak 1 hari bulan Mac tahun 2020, masalah COVID-19 ni sudah bertambah teruk. Dan ini bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia menghadapi masalah. Tapi yang duka citanya di Malaysia ni, tindakan kita ni lewat. Oleh kerana masalah tu belum bertingkat lagi. Misalnya di England, di Amerika, di Germany, di negeri Itali dan sebagainya, negeri Perancis, mereka menghadapi masalah lebih awal. Awal lagi, awal tahun 2020 sudah menjadi satu masalah yang serius. Dan kerajaan terpaksa bertindak dengan tegas. Very strict lockdown rules, enforcement rules, di mana lebih dari setahun dulu polis akan tahan kereta di highway dan halau balik sekira kereta ni datang dari jauh dan sebagainya. Tapi Malaysia masa tu belum lagi sampai ke tahap yang membimbangkan. Maka tindakan kerajaan tidak begitu serius, tidak begitu tegas tentang lockdown dan sebagainya. Jadi semenjak awal tahun 2020, negara lain sudah bertambah pulih oleh kerana hari ini misalnya orang sudah boleh mula berkeluar dan boleh mula berkumpul, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya tak boleh lebih dari 6 orang duduk di satu meja makan, dan stadium boleh berapa ribu, 4,000 ataupun 10% dari kapasiti stadium, yang mana lebih dan sebagainya. So sudah mula ada kelonggaran tentang restriction ataupun lockdown, dan life is beginning to come back to normal. Belum lagi 100%, not yet 100%, tapi beginning to come back to normal. At least dari segi sikit-sikit tu masih kita boleh. Dan hari ini pun ramai sudah rancang untuk pergi ke bandar. Oleh kerana sudah lama tak boleh nak pergi ke shopping center, bandar dan sebagainya. So the improvement is there, tapi belum 100% lagi. Ini kerana tindakan kerajaan lebih awal tahun 2020 lagi sudah berbagai-bagai tindakan untuk nak mengatasi masalah COVID-19. Masa tu Malaysia belum lagi mencapai tahap yang tinggi, belum lagi begitu serius. Jadi tindakan mungkin pun tidak serius. Sekarang Malaysia sudah jadi macam misalan England setahun dulu. Masalah sudah running out of control. Jadi tindakan yang diperlu kenalah lebih serius dari mungkin katalah tindakan setahun dulu. And this is the problem. How to balance between lives and livelihood. Nyawa orang dan periuk nasi orang. The problem is, di UK ni, the lives and livelihood, kerajaan terpaksa meletak lives dahulu, nyawa dahulu. Dan livelihood ni, oleh kerana orang tak boleh kerja, tak boleh ini, tak boleh itu, dan pendapatan untuk keluarga merosot begitu teruk, maka kerajaan terpaksa keluarkan berbagai-bagai bantuan. Tetapi bantuan ini datang dari taxpayers. Bermaknanya cukai rakyat yang membantu rakyat. Dan selepas ini, mungkin cukai akan naik. Dan kerajaan telah pun memberi warning yang cukai akan dinaikkan. Berbagai-bagai cukai baru akan dikenakan untuk membayar balik perbelanjaan sekarang. Perbelanjaan untuk membantu rakyat. Dan UK ni terpaksa
chop duit, print money. Dan di sini kita punya debt to GDP sampai 100%. 100%. The debt to GDP ratio. Di Malaysia ni baru 60. Tapi 60 pun pembangkang dah bising. Berbagai-bagai statement pembangkang keluar. Kata ini kerajaan gagal. Kerajaan gagal oleh kerana ini, kerana itu. Dan kerajaan takut untuk nak meningkatkan kita punya perbelanjaan ataupun kita punya debt. Sebab perbelanjaan ni kena melalui hutang. So, kita tidak sanggup nak increase kita punya 60% debt to GDP kepada 100%. Misalnya macam di England ni. So, that's a problem. Kita takut belanja oleh kerana kita dikritik oleh pembangkang. Dan kerana kita tidak belanja, maka bantuan untuk rakyat tidak boleh nak disalurkan. So this is the problem. We have to balance between kita nak jaga kita punya hutang ataupun kita nak pinjam duit untuk kita nak bantu rakyat. UK dia tu. And then rakyat sanggup. Walaupun cukai sudah begitu tinggi di England ni misalnya, tapi rakyat sanggup apabila cukai naik, mereka akan bayar kerana mereka tahu yang kerajaan berhutang dan chop duit, printing money kerana nak bantu rakyat dalam masa terdesak ini, dalam emergency ini. Malaysia tidak. Malaysia kita tak mau cukai, kita nak semua free, tapi kita nak kerajaan bantu kita, tapi kita tak sanggup bayar cukai. This is the problem. The government wants to be popular, kita tak sanggup nak adakan GST. Itu pun GST hanya 6%, di sini sampai 20%. Cukai pintu misalnya, di sini kita bayar sampai, council tax ni kita bayar sampai RM10,000. Di Malaysia ni berapa je. Jadi banyaklah yang di sini kerajaan buat untuk mendapatkan duit bantu rakyat. Tapi di Malaysia ni kerajaan tak boleh nak buat yang sama. Jadi di mana nak datang duit bantu rakyat. Jadi banyaklah isu kita nak ambil hati rakyat. Isu kita tak mau bagi rakyat marah. Isu kita tak mau cukai rakyat supaya rakyat tak suka cukai. Rakyat ni telah diperdaya oleh Pakatan Harapan yang kerajaan ni boleh berjalan tanpa cukai. Kita tak perlu cukai rakyat untuk kerajaan nak berjalan oleh kerana kita boleh dapat duit Petronas. Tapi kalau setakat duit Petronas saja kita nak finance kerajaan, tidak cukup. Dan itu masalah dia. The government wants to be popular. The government doesn't want to tax the rakyat. So the government got no money. Bila the government got no money, tak ada duit, the government tak boleh bantu rakyat. Jadi akhirnya tak popular juga. So we cannot play populist politics. Populist politics ni kalau pembangkang bolehlah. Sebab mereka boleh janji macam-macam. Dan mereka tidak perlu tunaikan janji tersebut sebab yang akan menunaikan janji tersebut ialah kerajaan. Tapi apabila pembangkang menjadi kerajaan, macam Pakatan Harapan menjadi kerajaan tahun 2018, kita boleh lihat yang janji-janji ini bukan senang nak tunaikan. It's not easy to deliver the promise. The promise you make as opposition. Semasa pembangkang senanglah janji. Masa jadi kerajaan, not that easy. So sekarang ni, pembangkang cakap macam-macam. Sepatut kerajaan buat ni, sepatut kerajaan buat tu. Tapi bukan semua boleh dibuat. And the government has to now balance between lives and livelihood. Kita nak menyelamatkan nyawa orang, tapi sebaliknya, we have to make sure that orang masih boleh cari makan. This is very difficult. Dan negara seperti England ni, dia buat dengan berhutang, dengan chop duit, dan in the long run, jangka masa panjang, rakyat akan terpaksa bayar untuk ini semua. Tapi untuk sekarang ini, sementara waktu ni, short term ni, rakyat puas hatilah kerana mendapat bantuan. But all this bantuan akan perlu dibayar satu hari nanti.
Malaysia perlu bertindak sama. Jadi dasar-dasar kerajaan ni sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Dan ini memberi ammunition kepada pembangkang, kepada Pakatan Harapan. Oleh kerana gambaran yang kita dapat ialah kerajaan ni tak tahu apa nak buat. The government is at a loss. Buat ni tak kena, buat tu tak kena, sekejap kata kiri, sekejap kata kanan. Dan ini memberi ammunition, memberi senjata kepada pakatan untuk mengkritik rakyat. Mengkritik kerajaan. Dan oleh kerana rakyat sudah tidak puas hati, kerana rakyat merasa terdesak, rakyat ni terpaksa menyalahkan orang lain, maka apabila Pakatan Harapan ataupun pembangkang membangkitkan isu-isu ni sebagai bukti yang kerajaan ini ialah kerajaan gagal, maka rakyat terima hujah-hujah itu. Jadi kempen kerajaan pintu belakang tahun lepas ni tidak mendapat sambutan dan kempen itu gagal. Tapi kempen kerajaan gagal ini mendapat sambutan dan rakyat ramai setuju tentang kempen kerajaan gagal ni. Dan sekiranya kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan Muhyiddin Yassin ni tidak tahu apa nak buat, tidak bertindak dengan betul, maka sekira pilihan raya diadakan dalam masa terdekat, kerajaan akan jatuh. Sama sebab macam mana Barisan Nasional boleh jatuh pada bulan Mei 2018 kerana kejayaan pembangkang menghasut rakyat suruh benci kerajaan. Sekarang boleh berlaku sekali lagi, kerajaan boleh jatuh kerana Pakatan Harapan telah menghasut rakyat suruh benci kerajaan, dan rakyat memang rasa benci terhadap kerajaan, walaupun apa yang berlaku bukannya salah kerajaan 100%, oleh kerana masalah COVID ni ialah masalah seluruh dunia dan negara lain masalah lebih teruk dari di Malaysia. Tapi ini kerana kejayaan pakatan untuk menghasut rakyat, maka kerajaan akan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.